Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Amma ba'd. Yang dirahmati pengurusi dan sahabat Kuasa Surau, para ustaz, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang terus memilih kita untuk menjadi di kalangan hamba-hambanya yang siap sedia untuk menyatakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dipermudahkan kita mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian dia jugalah yang telah memberikan kita lembut hati, perasaan, jiwa dan seluruh anggota tubuh badan untuk berada di dalam situasi menunggu-nunggu waktu solat. Dalam masa yang sama kita berada di dalam majlis ilmu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis yang sahih, intizarus salah as-salah, menunggu-nunggu di antara waktu solat juga seolah-olah berada di dalam solat. Selagi mana disebut dalam satu riwayat lain, malam yuhdis, selagi mana tidak dalam keadaan berhadas. Ketika dalam situasi tersebut, para malaikat Allah akan sentiasa mendoakan orang-orang yang berada dalam situasi demikian. Kata malaikat, Allahumma fir lahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Kemudian yang para jemaah yang dirahmati oleh Allah, situasi kita menunggu-nunggu ini pula kita berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, sesungguhnya bertuah dan beruntunglah sesiapa yang terpilih berada di dalam keadaan mengumpulkan kebaikan, hadir ke rumah Allah, mendirikan solat pada awal waktu bersama dengan para jemaah. Kemudian Allah Ta'ala bagi dia sabar, bagi dia kuat, bagi dia tabah untuk berada di dalam majlis ilmu dalam keadaan barangkali tidak semua orang dapat melakukan perkara yang demikian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, untuk itu insya-Allah kita juga sedang berusaha untuk memahami macam mana kaedah yang terbaik untuk menjadi hamba Allah SWT yang beradab, yang berakhlak dengan Tuhan kita, dengan Allah SWT. Di dalam perbincangan kita dalam kitab yang kita kongsikan dengan para jemaah, Syakhsiyatul Muslim kama yasughuhal Islam fil kitab wa sunnah, peribadi Muslim seperti mana yang digariskan oleh Islam berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, yang menukilkan beberapa perkara berkaitan dengan adab-adab dan akhlak. Dan adab yang tertinggi serta akhlak yang paling mulia ialah adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah rezekikan kita dengan para jemaah yang dikasihi berkongsi sebahagian daripada perbincangan di dalam kitab kita ini di bawah tajuk yang awal, Al-Muslimu ma'a Rabbih, seorang Muslim dengan Tuhannya. Bagaimanakah adab, bagaimanakah akhlak yang sewajarnya, yang sepatutnya ada pada seorang Muslim. Tuan yang dikasihi, sedar ataupun tidak sedar, kita sebenarnya bila kita jadi orang yang ulang-alik ke rumah Allah, orang yang suka duduk dalam majlis ilmu, orang cintakan solat pada awal waktu, kita sedang mempraktikkan adab, akhlak yang terbaik dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat buat perkara ini, kita rasa syukur sangat, kerana sesungguhnya adab yang paling utama, akhlak yang paling asas ialah adab akhlak seorang hamba kepada Tuhan dia. Sebelum dia beradab dengan ibu dan ayahandanya, bonda dan ayahandanya, beradab dengan isteri dan anak-anak, beradab dan berakhlak dengan masyarakatnya, adab dan akhlak yang tertinggi, yang paling utama adalah adab dan akhlak dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tuan-tuan, apabila kita dapat buat perkara taat ini, itu menandakan ada perkara yang baik dalam diri kita, sedang dalam keadaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan itulah sebenarnya bukti dan tanda adab kita dengan Allah, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itu sebahagian daripada perbincangan yang kita bincang daripada kitab kita ini.
Sebelum saya sambung kepada perbincangan, sekadar recap kembali ataupun murajaah kembali perkara yang pernah kita sebut di sini di bawah tajuk Al-Muslim ma'a Rabbih. Terdapat beberapa ciri-ciri ataupun akhlak yang dicadangkan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi di dalam kitab dia. Yang pertamanya dia sebut sifat ataupun akhlak seorang mukmin, seorang muslim dengan Tuhannya ialah ia mestilah menjadi seorang mukmin yaqizun, seorang mukmin yang peka, yang sedar, yang sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dari sudut melakukan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebut yang seterusnya muti'un amra rabbih. Ia menjadi seorang muslim yang sangat taat dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi sentiasa berusaha berjaga-jaga, memerhatikan, sentiasa sedar dengan tanggungjawab dia. Yang kedua menyebut cirinya ialah ia akan terus melakukan ketaatan tersebut, perintah Allah, tanpa mempertikaikan sebarang perkara yang telah disebutkan oleh Allah SWT sebagai arahan kepada hamba-Nya. Kemudian yang ketiga, yash'uru bimas'uliyatihi an ra'iyatihi. Adab ataupun akhlak seorang muslim dengan Tuhannya ialah ia mestilah menjadi seorang yang sangat mengambil berat di atas tanggungjawabnya kepada orang-orang yang di bawah tanggungan dia. Kita dah hurai dah perkara ini tuan-tuan. Kalau sebagai seorang ketua keluarga, seorang ayah, dia bertanggungjawab kepada isteri dan anak-anak dia. Seorang ibu ada tanggungjawab dia. Begitu juga kalau kita menjadi ketua di mana-mana tempat, ada tanggungjawab dia. Kemudian yang seterusnya, radin biqada'illahi wa qadarih. Ia menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang sentiasa redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang seterusnya disebutkan sifat al-muslim dengan Tuhannya ialah awwab, seorang yang sangat kuat bertaubat kepada Allah. Artinya dia sentiasa merasakan dirinya banyak buat dosa dengan Allah, sentiasa membersihkan dirinya daripada dosa-dosa dan ingat bahawa banyak perkara yang dilakukan kepada Allah SWT tidak sempurna dan dia mengharapkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya hammuhu mardatu rabbih. Sifat yang seterusnya ialah hammuhu mardatu rabbih, bermaksud semua perkara yang penting dalam hidupnya adalah mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mencari redha Allah Subhanahu wa taala adalah ultimate goal dia, matlamat utama, al-ghayah al-uzma, matlamat yang paling agung dalam setiap tindakan dalam hidup dia. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, itu yang perkara yang disebut di dalam kitab kita ini. Kemudian yang seterusnya yang kita nak sambung pada hari ini insya-Allah, barangkali sudah sebut pada sebelum ni ataupun saya belum sebut, saya akan perincikan pada malam ni insya-Allah. Yang seterusnya ialah ia muaddin al-fara'id wal arkan wan nawafil. Seorang muslim yang berakhlak, beradab dengan Tuhannya, ia mestilah menjadi seorang yang melaksanakan segala fardu, rukun dan perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunat yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, daripada perkara ini kita lihat semuanya ini menunjukkan bagaimana ia adalah satu usaha daripada syekh kita ni untuk memberi panduan kepada kita macam manakah kita sewajarnya berakhlak, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ciri-ciri yang disenaraikan tadi, yang seterusnya diletakkan dalam buku dia, dia kata seseorang muslim itu apabila nak lihat adakah dia seorang yang beradab ataupun tidak dengan Tuhan dia, tengok adakah dia seorang yang melaksanakan segala titah perintah Allah, fardunya, rukunnya dan segala perkara sunat, ataupun dia berlaku sebaliknya. Jadi tuan-tuan, sifat yang sewajarnya sepatutnya ada pada seorang yang berakhlak, beradab dengan Allah ialah ia akan menjadi seorang yang sangat committed, sangat sentiasa menjaga akan segala fardu dan segala rukun serta perkara-perkara sunat yang disuruh oleh Allah SWT. Wal muslimu as-sadiq yuaddi fara'id al-islam wa arkanahu adaan kamilan hasana la tahawuna fihi wa la tasahula wa la tarakhusa. Lalu Syekh kata, seorang muslim yang benar itu sudah pasti dia akan menunaikan segala kefarduan di dalam agamanya, kefarduan Islam dan segala rukun-rukun yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam Islam ini adaan kamilan hasana,
bukan sekadar dia tunaikan sahaja, tetapi dia melakukan dengan penuh sempurna, kamilan hasanan, sempurna dan elok. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, lalu Syekh juga kata la tahawuna fihi, dia tidak akan mengambil mudah, meringan-ringankan, wala tasahula, tak pandang ringan, wala taraqusa, serta tidak sekadar buat sahaja. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah SWT, jelas di sini menunjukkan bahawa seseorang Muslim itu apabila dia betul-betul nak menjadi seorang yang beradab dengan Tuhannya, dia akan tunaikan fardu dalam keadaan yang terbaik. Contoh tuan-tuan ya, bila mana kita mendirikan solat, kita tidak hanya mendirikan solat. Semua orang mendirikan solat, yang jaga, buat solat lah ya, seorang yang jaga solat. Tapi dalam ramai-ramai yang mendirikan solat ini, siapakah yang mendirikan solat dengan cara yang terbaik? Kata ulama, solat yang didirikan dengan cara yang terbaik bagi seorang lelaki ialah didirikan solat tersebut di mana azan dilaungkan. Bahasa azan dilaungkan ini disebut oleh para alim ulama. Dia bukan satu lawak jenaka. Kadang orang kata, kalau saya laung dalam rumah, Ustaz, saya sembahyang dalam rumah lah. Dia faham tu. Dimaksudkan dengan dilaungkan azan ialah di mana didirikan solat secara berjemaah dalam satu qaryah, satu tempat. Kalau di masjid lah, kalau di surau-surau lah. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa solat tadi didirikan secara sempurna, didirikan secara berjamaah. Kemudian didirikan pada awal waktu. Dalam huraian seterusnya dia akan huraian lepas ni tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, dia akan melakukan dengan kaedah yang terbaik. Artinya menjaga tata cara di dalam solat tersebut berdasarkan ilmu yang betul. Bukan takat dia sembahyang, tapi dia solat ikut-ikutan, tapi tak pernah belajar pun cara solat yang betul. Itu salah satu contoh. Maka kiaskalah dengan seluruh ibadat yang lain. Hajinya, puasanya, bukan sekadar puasa, tapi puasa dia puasa yang terbaik, puasa yang dilakukan dengan ilmu dan sebagainya. Begitu juga haji dan seluruh kefarduan dalam Islam. Bahkan tuan-tuan dan rahmati Allah, apabila dia sudah bersifat demikian, dia sudah pasti tidak akan jadi orang yang meringan-ringankan, mempermudah-mudahkan. Ya, ada orang dia mendirikan solat, tapi dia meringan-ringankan solat dia, mempermudah-mudahkan, melewat-lewatkan solat, tidak mengambil berat. Ada sifat demikian sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Taala. Itu menunjukkan seseorang itu tidak berakhlak dan tidak beradab. Cukup kita kalau nak buat satu comparison, perbandingan, dan kita kalau bekerja, kita masuk lewat, sudah dianggap pekerja yang tidak baik. Kalau solat kita buat dalam keadaan kita dirikan dalam keadaan lewat, sudah pasti kita dianggap hamba yang tidak baik. Yang tidak baik bermaksud sama dengan tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Dengan siapa? Dengan Tuhan dia. Dengan siapa? Kalau dia waktu bekerja, dengan majikan dia. Itu tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Begitulah juga dengan seluruh amal ibadah yang lain. Kemudian seterusnya disebut lagi, dia perincikan pula, setelah dia kata menunaikan fardu, rukun dan sebagainya, dia fokus satu persatu. Dia kata yuqimus salawatil khams. Antara ciri seorang Muslim yang beradab dengan Tuhannya ialah dia melaksanakan solat 5 waktu dengan sebaik mungkin. Fahuwa yuqimus salawatil khams bi awqatiha. Dia akan mendirikan solat 5 waktu tepat pada waktu dia. Idz salatu imaduddin, kerana solat itu adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Sesungguhnya sesiapa yang mendirikan solat, sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan, merosakkan agamanya. Kata-kata ini dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wa hiya ajallul a'mali wa afdaluha kama fil hadits allazi rawahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malil afdal qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihad fi sabilillah. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah, mendirikan solat pada awal waktu itu adalah satu perkara yang sangat baik, yang sangat terbaik, ya. Perkara yang sangat afdal, seperti mana disebut di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, Abdullah bin Mas'ud kata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal. Abdullah bin Mas'ud satu hari dia tanya kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal?
Lalu Nabi SAW jawab, Nabi kata, as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya, tepat pada waktunya. Sebagian riwayat kata, as-salatu fi awwali waqtiha. Solat pada awal waktu. Jadi Nabi telah meletakkan solat pada awal waktu, amalan yang paling afdal sekali. Amalan yang paling baik sekali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, qultu thumma ay? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tanya lagi kepada Nabi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah kata, qala birrul walidaini. Yang seterusnya Rasulullah kata, berbuat baik kepada ibu bapa. Qultu thumma ay? Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi kepada Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kata, qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jadi kita faham tuan-tuan, bila yang pertama tadi ditanya, Nabi jawab solat pada awal waktu dulu. Nombor dua, Nabi kata melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah. Ketiga, Nabi sebut jihad di jalan Allah. Jadi kalau faham daripada hadis ini, dia punya ranking dia, solat pada awal waktu bukan satu perkara yang main-main, dia satu perkara yang sangat besar. Didahulukan dia daripada buat baik kepada mak ayah, kemudian kepada jihad kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian Syekh sebut dalam kitab kita ni, zalika anna salata silatun bainal 'abdi wa rabbih yanqati'u fiha al-insanu 'an shawaghilil hayah wa yattajihu bi kiyanihi kullihi ila rabbih yastamiddu minhu al-hidayata wal 'auna wat tasdid wa yas'aluhu ath-thabata 'ala as-siratil mustaqim. Kemudian Syekh dia kata, kenapa perkara tadi dianggap afdal? Kerana tuan-tuan, solat itu adalah merupakan penghubung di antara hamba dan Tuhan dia. Solat ni kenapa dia sangat kuat dari sudut hukum agama kita tuan-tuan? Bahkan Rasulullah telah meletakkan ranking yang pertama dalam bab amalan yang paling terbaik. Kerana kata ulama, ia adalah silah, ia adalah penghubung bainal abdi, di antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Yanqati'u fiha al-insanu an shawaghilil hayah. Seorang manusia itu, seorang insan itu akan memutuskan segala urusan keduniaan dia apabila dia berhubung dengan Allah SWT. Tuan-tuan, apabila kita berhenti satu perkara yang kita buat urusan hidup kita, sudah pasti bila kita berhenti itu, kita nak buat benda yang paling penting dalam hidup kita. Di sinilah meletakkan akhlak kita dengan Tuhan kita. Tapi yang ini kalau kita muhasabah, termasuk hamba Allah yang cakap ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tidak berakhlak, beradab dengan Tuhan kita. Betul tuan-tuan? Kalau dekat office lah, kita tengok, tak kira ustaz ke tak ustaz, syariah ke tak syariah, dekat bank kita tengok. Saya tak malu nak cerita pada para jemaah, kadang-kadang kita bertugas di kelompok orang-orang yang jaga syariah ni, tapi tidak sangat ambil berat tentang syariah dari sudut nak jaga solat. Kalau nak pasti produk dalam bank syariah compliant dan sebagainya, sudah pasti diri kita kena comply dengan apa Allah Ta'ala sebut untuk seorang mukmin yang terbaik. Kalau masuk waktu meeting masih dalam keadaan berterusan meeting sampai melewatkan solat. Dan saya pernah sebut dalam satu meeting, saya kata kita berhenti, kita bersolat tu. Dia kata kita nak berhenti dah ustaz ni. Tapi sampai habis tak berhenti. Saya keluar, saya pergi semayang. Hantar engkau lah. Kau nak bisnes-bisnes lah kan. Dia ada kadang-kadang, ada setengah-setengah tempat lah tuan-tuan, tidak semua lah kita kata. Nak ceritanya, kita kalau dengan bos kita beradab bukan main. Ya? Kita pergi lewat, sampai lewat kita malu sangat dengan bos kita. Tapi bila kita solat lewat, kita tidak malu dengan Allah Ta'ala. Buat relax. Lebih-lebih lagi kalau dah memang jadi tabiat dia, jadi rutin dia, hati dia dah kerah. Dia jadi biasa je, tak ada masalah. Tapi kalau orang biasa solat awal waktu, tiba-tiba dia jadi terlewat solat dia, dia akan rasa sakit sangat dalam hati dia, jiwa dia, perasaan dia. Dia kata, ya Allah, aku malu sungguh dengan Allah sebab aku tak tunaikan adab yang terbaik aku dengan Allah. Logik akal juga kata tuan-tuan, kalau kata ayah kita panggil kita, Salahuddin panggil sini, kita buat tak reti, buat relax, tunggu setengah jam, tunggu sejam baru datang. Apa kata si ayah? Ini bukan hubungan kita dengan si ayah tuan-tuan, hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Khalik kita. Bab ni bila kita cakap, mudah-mudahan hamba Allah bercakap tuan-tuan, bila kita cakap banyak kali, cakap, harap-harap hati kita tak akan tersentuh bahawa solat awal waktu ni perkara bukan option, bukan pilihan, tapi dia mesti buat tuan-tuan. Dia mesti buat. Jadi walaupun Nabi kata dia satu amalan yang afdal, afdal kita kata maksudnya
boleh solat lewat, dia jadi tak afdal, tak apa, masih lagi dia terima. Tapi tuan-tuan dan rahmatullah SWT, bila kita faham ia satu perkara yang mesti kita jaga, insya-Allah hidup kita, family kita dalam keadaan sangat-sangat menjaga solat. Kadang balik kampung tengok jumpa dengan orang tua kan, balik kampung tengok ayah kita, tuan-tuan yang rahmatullah, bila dengar je azan ataupun belum lagi azan, dia dah bersiap-siap dah nak pergi solat. Tapi kita balik duduk lepak depan TV, duduk relax, adik-adik duduk sembang. Dia kata lama tak jumpa, tak apa kan. Lama tak sembang ni, balik raya biarlah kita sembahyang dekat rumah. Tapi tuan-tuan dan rahmatullah SWT, sebenarnya kita telah su'ul akhlak buruk dengan Tuhan kita. Kita malu dengan orang tua kita yang jaga waktu solat sebagainya. Jadi saya suka tekankan sini lebih sikit. Kalau si ayah tadi jaga solat dalam rumah tangga tadi, bapa dia sangat jaga, sangat disiplin dalam bab jaga solat, insya-Allah isteri dan anak-anak akan terikut tuan dengan izin Allah. Tapi kalau ketua keluarga tu si bapa tadi pun tak ambil berat, dengar azan buat relax lagi, duk layan WhatsApp, duk main Facebook lagi, sampai dah lewat baru dia bangkit pergi solat, agak susah yang belakang dia, pengikut-pengikut belakang dia, anak isteri dia untuk buat yang terbaik. Walaupun kadang-kadang alhamdulillah ada isteri yang bagus, isteri tu jaga solat awal waktu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, saya sebut di sini kerana Syekh kita kata tidak diputus sesuatu perkara urusan keduniaan itu melainkan satu benda untuk perkara penting. Maka kita buat benda tadi apa tuan-tuan? Untuk solat. Duk kerja cari rezeki, tiba-tiba masuk waktu solat, stop, pergi solat. Masya-Allah. Tuan-tuan, perkara ni perlukan kepada latihan dan sebagainya. Cuma orang kata ustaz takkan biti penting ni kita tak boleh lewatkan solat ke? Tengok penting mana. Adakah akan hancur musnah bisnes tempat kita tadi, rosak tu dengan kita pergi solat dalam 5 minit tadi? Tuan-tuan, ataupun tak ada waktu lain lah, maka di situ masing-masing fikir atau iman sendiri. Jadi kalau yang jadi ketua tu sepatutnya dia sendirilah yang chair the meeting ni, dia sendiri kena main peranan. Saya ada jumpa juga antara bosses yang bagus tuan-tuan. Masuk waktu kita berhenti dalam 5 minit, solat 10 minit kita. Solat tapi mesti on time, datang balik sini. Dia disiplin, masya-Allah. Dia bagus, mudah-mudahan Allah berkati organisasi tersebut tuan-tuan. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah SWT, disebut dalam kitab ini kita juga wa yatajihu biqiyani kulli ila rabbi. Apabila dia stop urusan dunia dia, lantas dia bawa diri dia sepenuhnya tuju kepada Tuhan dia. Yastamiddu minhul hidayah wal aun wat tasdid. Untuk apa tuan-tuan? Dia kata kita stop tadi, kita berhenti, kita tuju urusan kita dengan Allah, dengan tujuan kita nak minta Allah bagi terus hidayah supaya kekal dalam hidayah Allah. Wal aun, minta tolong dengan Tuhan untuk kita terus urusan ibadah dan urusan hidup kita. Wat tasdid, tasdid ni minta kita ditetapkan di atas jalan yang tepat yang diridai oleh Allah SWT. Wa yas'aluhu as-sabat 'ala as-siratal mustaqim, dan kita minta istiqamah, konsisten di atas jalan yang tegak, yang lurus ini. Jadi siapa boleh confirm dia boleh duduk dalam keadaan baik, tuan-tuan dan rahmatullah Allah, sepanjang hidup dia? Tak ada siapa boleh confirm. Dia perlu bergantung kepada Allah. Jadi kena minta selalu dengan Allah. Kalau minta pun main-main, minta lebih kurang, minta lambat-lambat, minta macam tak nak minta aja, macam mana dia nak jaga diri dia akan terjaga sehingga dia menutup matanya, menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia akan berada di atas jalan orang-orang yang kuat, berada di atas keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata dia lagi, fala gharwa an takuna as-salah ajallul a'mal wa afdalaha. Tidak dinafikan lagi bahawa semua kita tahu solat adalah amalan yang paling besar, yang paling berat, yang paling penting, yang paling afdal. Li'annaha al-muridu sirru allazi yatazawwadu minhu al-muslim taqwahu. Kerana dia bagi reason lagi tuan-tuan, kerana solat inilah adalah punca, adalah sumber untuk memberi bekalan kepada seorang mukmin untuk kuat takwa dia kepada Allah. Allahu Akbar. Bila kita baca lagi tuan-tuan, menunjukkan kepentingan jaga solat sungguh-sungguh. Tidak adalah adab yang paling besar nak bincang dalam bab adab kita dengan Tuhan, dalam bab solat tuan-tuan dan tuan-tuan. Kalau solat pun masih lagi dalam keadaan tidak jaga dengan baik, macam mana kita dikatakan seorang yang beradab dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa li'annaha al-manhal al-'azb al-naqiy allazi yaghsilu bi namirihi qatayah. Lalu disebut kerana solat itulah merupakan air pencuci yang paling terbaik, ya, pembersih ke atas dirinya, yang dibasuh akan dosa yang ada pada diri dia, berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang berbicara tentang perkara tersebut. Surau kita nak azan dulu ke macam mana? Jalan dulu
Jaiz marah tak ada masalah. Ke surau ni di luar pada jaiz. Tuan-tuan dan puan-puan, setengah masjid tu dia kata, ustaz, kita mesti berhenti. Jaiz bagi arahan suruh berhenti. Saya pun tak tahu kan. Dia tuan-tuan, wallah alam lah kan. Mungkin jaiz lain tu, nama orang kot. Tuan-tuan dan dikasih, kita sambung. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Antara hadis yang disebut di sini daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, dia kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'? Qalu la yabqa min daranihi. Qala fadhalika mislu salawatil 5 yamhu Allahu bihinna al-qataya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Satu hari Abu Hurairah kata, aku pernah dengar Nabi sabda, Nabi kita kata kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ara'aitum, apakah kalian nampak ataupun apakah pandangan kalian, apakah yang kalian dapat perhatikan jika di depan rumah di kalangan kalian, setiap seseorang di kalangan kalian ada sebatang anak sungai, lalu dia akan mandi daripada sungai tersebut 5 kali sehari, dan 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'. Nabi kata, kalau keadaannya macam tu, hari-hari keluar pada rumah mandi dekat sungai tadi 5 kali sehari, kemudian Nabi tanya soalan kepada para sahabat, adakah masih kekal lagi kekotoran pada tubuh badan orang tadi kalau 5 kali sehari mandi? Ya, Nabi dia mengajak fikir secara logik. Ini kaedah antara kaedah metodologi untuk ajak orang berfikir, tuan-tuan, dengan dibawakan perkara-perkara yang dekat dengan diri dia. Perkara mandi ni hari-hari kita boleh fikir, benda yang memang orang buat. Kemudian Nabi kata, kalaulah mandi 5 kali sehari, macam mana keadaan dia? Adakah kotor lagi orang tadi? Sudah pasti jawapannya tidak. Para sahabat berkata, qalu la yabqa min darani. Sudah pasti tidak ada lagi kotoran pada orang tadi. Kemudian Nabi pun sebut tujuan baginda sebut tadi ialah Nabi sebenarnya nak buat kiasan. Nabi kata, fadzalika mislu salawatil 5. Yang demikian itu samalah macam solat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal qataya. Allah akan menghapuskan kekotoran dosa yang ada pada diri seseorang apabila dia sempurna lengkap 5 kali sehari semalam yang dibuat tadi. Jadi tuan-tuan, Rasulullah telah membawa satu perbandingan di antara mandi 5 kali dengan solat 5 kali sehari semalam. Ini tuan-tuan yang dikasihi, itu antara hadis yang disebut. Kemudian dalam hadis Jabir, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu salawatil 5 kamathali nahrin ghamrin jarin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah pernah bersabda, Nabi kata, perumpamaan salat 5 waktu umpama sebatang sungai yang deras airnya mengalir di hadapan pintu rumah kalian dan kalian mandi di situ sebanyak 5 kali sehari. Dia maksud lebih kurang macam hadis yang disebut oleh Abu Hurairah tadi. Kemudian tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, ada satu kisah yang disebut di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, menyatakan bahawa anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Ada seorang lelaki pada zaman mereka ni tuan-tuan, dia pergi cium seorang perempuan. Ini kisah zaman dulu. Dalam hadis ini ada ni sahih. Dan lelaki ini bila berlaku situasi demikian, hebatnya orang dulu tuan-tuan, bila dia buat maksiat terus dia pergi nak bertaubat. Fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lalu terus dia jumpa Nabi, dia beritahu keadaan apa yang dia buat. Dia menyesal apa yang dia buat. Nauzubillah, mungkin waktu tu dia situasi dia pening kepala bagainya. Maksud saya di sini, ada ketika manusia ni dia dalam keadaan syahwat dia kuat, dan boleh dia berlaku dalam keadaan situasi yang tak baik, maka berlaku seperti mana yang berlaku pada lelaki yang disebut dalam hadis ini. Dia mencium seorang perempuan, lepas tu dia jumpa Nabi, dia menyesal perkara tadi, dia bagi tahu kepada Rasulullah. Lalu Allah Azza wa Jalla telah menurunkan satu ayat tentang cerita lelaki ini. Firman Allah, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at. Allah turunkan ayat, Allah kata dirikanlah salat di 2 penghujung hari, wa zulafan minal lail,
dan daripada sebahagian pada waktu malam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu boleh menghapuskan segala kejahatan, dosa dan maksiat. Lalu lelaki itu tanya kepada Rasulullah, faqala ar-rajulu aliya hadza, ya Rasulullah, adakah benda ni khusus untuk aku sahaja? Artinya bila dia dirikan solat, dia buat baik, hapuslah dosa dia yang dia buat tadi. Dia tanya kepada Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, qala li jami'i ummati kullihim, perkara ni bukan untuk kau seorang sahaja, tetapi untuk seluruh umatku keseluruhannya, kata Rasulullah SAW. Faham mudah daripada hadis ini ialah apabila seseorang buat maksiat, kemudian dia kembali balik bertaubat kepada Allah, lalu dia mendirikan solat serta melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, kata Allah, innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan, yuzhibnas sayyi'at, boleh menghapuskan segala kejahatan, kemaksiatan yang dibuat. Kemudian dalam satu hadis yang lain daripada Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Satu lagi hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, Nabi pernah bersabda, as-salawatul khams, solat 5 waktu. Ni tuan-tuan, bila kita baca hadis ni, kalau kita tengok perkataan salawat, mungkin kita keliru, ni selawat yang Allahumma salli ala Muhammad tu kah? Tak tuan-tuan. As-salawat adalah plural bagi perkataan as-salah. Solat, satu solat, solat. Kalau banyak solat, kata jamak dia adalah as-salawat. Ya? Bukan selawat Allahumma salli ala Muhammad tuan-tuan ya. Selawat as-salawat merujuk kepada solat 5 waktu, dan satu Jumaat ke satu Jumaat. Sebagai riwayat ditambah wal umratu ilal umrati, satu umrah ke satu umrah, kafaratul lima bainahunna, menjadi penghapus dosa di antara satu solat kepada satu solat, satu Jumaat kepada satu Jumaat, satu umrah ke satu umrah, dengan syarat malam tughshal kaba'ir, dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi tuan-tuan, bila lepas kita solat, Allah hapuskan dosa kita yang buat tadi. Masuk lagi solat, seterusnya hapuskan dosa yang sebelumnya. Begitulah situasinya yang disebut di dalam hadis ini. Kemudian masih lagi disebut berkaitan beberapa hadis. Alhamdulillah kita ni bagusnya tuan-tuan, dimasukkan nas-nas yang sahih yang diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipetik daripada hadis Rasulullah yang disebut oleh Uthman bin Affan. Wa an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahr kullu. Daripada Sayyidina Uthman, dia kata, aku pernah dengar Nabi SAW sebut, Nabi kata, mana-mana di kalangan seorang Muslim itu, apabila tiba waktu solat, lalu dia ambil wuduk dengan wuduk yang terbaik, fayuhsin wudu'aha, memperelokkan wuduknya, kemudian dia solat dengan khusyuk, dia elok rukuk dia, sujud dia dan segala rukun dalamnya, kata Rasulullah, dia tidak buat demikian melainkan Allah akan memberikan penghapus dosa, kafarah di atas dosa-dosa yang dilakukan sebelum daripada solat tadi. Ma lam tu'ta kabirah, selagi mana dia belum buat dosa besar. Kenapa hadis-hadis disebut demikian tuan-tuan? Kata ulama, dosa-dosa besar tidak boleh dihapuskan dengan amalan demikian. Dosa besar mesti dengan taubat nasuha. Tuan, zina, derhaka mak ayah, bunuh orang. Jadi dosa besar ni tidak cukup dihapuskan dia dengan solat, dengan puasa sebagainya. Dia mesti dengan taubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam pembincangan dalam bab taubat nasuha. Kemudian kata Syekh, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang kelebihan solat dan sebagainya. Maka dia kata cukup dengan beberapa hadis yang disebut di dalam buku kita ini menunjukkan akan kepentingan mendirikan solat. Kemudian tuan-tuan yang saya kasihi, yang seterusnya kita ambil masa sikit lagi. Setelah dia sebut tentang solat, dia perincikan lagi, iaitulah adab seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang lelaki itu,
dia melaksanakan solat dia tadi secara berjemaah di masjid ataupun di surau. Kata Syekh, yashhadul jama'ata fil masjid, dia berusaha melaksanakan solat secara berjemaah di masjid. Wa yahrisul muslimu at-taqiyyu 'ala al-jama'ati al-ula fil masjid mastata'a ila zalika sabila. Dia kata seorang muslim yang betul-betul bertakwa, al-muslimu at-taqiyyu, dia akan sangat-sangat jaga untuk bersama dengan jemaah yang pertama yang solat di masjid. Kalau setengah orang tu dia solat jemaah juga, tapi entah jemaah yang keberapa dekat surau. Ini tak tahu imam yang keberapa. Ya. Jadi kawan saya dulu masa belajar Madinah, saya teringat lagi. Dia selalu cerita kat kawan dia ni bangga sebab dia pernah jadi imam Masjid Nabawi. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Ya, saya ingat duduk sah depan sekali tu imam Masjid Nabawi. Tapi jenis masbuk selalu, imam dah bagi salam habis dah, dia akan jadi imam untuk orang yang belakang ni. Jadi betul lah dia imam dalam Masjid Nabawi. Dia macam hebat lah. Dia cerita kat orang kampung dia imam Masjid Nabawi. Dia macam bagus. Jadi tuan-tuan dan tuan-tuan, jadi itu jenis sembahyang lambat, ya. Jadi nak ceritanya di sini, dia kata yang dimaksudkan dengan solat jemaah tadi jama'atul ula, jemaah yang pertama. Imam yang awal tu dia masuk sekali dengan imam tu, ya, itu yang terbaik. Mastata'a ila zalika sabila, dia kata mengikut kemampuan dia tadi. Zalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara anna salat al-jamaah afdalu min salat al-fajr bi 27 darajah. Ini antara hadis masyhur yang saya yakin kita selalu dengar. Saya ulang balik dalam kitab kita ni. Demikian itu kerana Nabi pernah bagi tahu kepada kita bahawa solat jemaah itu, solat secara berjemaah itu lebih afdal daripada solat secara berseorangan. Satu riwayat kata dengan 27 darajat. Kemudian wa akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam annal muslima, Rasulullah juga memberitahu apabila seseorang itu, seorang muslim itu, iza tawadda'a fa ahsana al-wudu', apabila dia berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, summa kharaja ila al-masjid, kemudian dia berjalan pergi ke masjid, la yukhrijuhu illa as-salah, dan dia tidak keluar daripada rumah dia tadi melainkan memang nak pergi masjid, bukan kerana lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia berbuat demikian, lam yakhtu khutwatan illa rufi'as lahu biha darajah, tidaklah dia melangkah melainkan satu langkah dia tadi Allah akan angkat satu darajat dia, wa hutta anhu biha qati'ah, dan dihapuskan baginya satu dosanya. Fa iza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah, dan apabila dia mendirikan solat, malaikat akan terus berdoa untuk dia selagi mana dia berada di tempat solat dia tadi. Walaupun dah habis bagi salam, malaikat akan mendoakan dia dengan syarat ma lam yuhdis, dia tidak batal wuduk dia, tidak dalam keadaan berhadas. Lalu malaikat mendoakan Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin man tazara salah, dan dia dikira orang yang dalam keadaan solat selagi mana dia menunggu-nunggu waktu solat. Tuan-tuan, dalam situasi kita sekarang ni juga, bila mana kita berada dalam keadaan menunggu-nunggu waktu solat, selagi mana kita masih dalam keadaan berwuduk, kita dikira berada dalam keadaan seolah-olah berada dalam solat. InsyaAllah ta'ala kita sedang didoakan oleh para malaikat Allah. Allahumma fir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunkanlah dosanya, ya Allah rahmatilah dia. Ini besar kelebihannya tuan-tuan. Kemudian wa basyara Rasul Karim al-musalli al-haris al-jamaah bil jannah fi kulli ghadwatin min ghadwatihi lil masjid aw rahatin ilaih. Kemudian Syekh kita kata Rasulullah juga telah memberi khabar gembira kepada orang-orang yang sangat menjaga solat jemaah ini. Khabar gembira, Allah akan menyediakan kepadanya satu tempat di dalam syurga Allah, seperti mana yang pernah saya cerita di sini dulu, yang dinamakan dia dengan nama nuzulan, sebuah tempat dalam syurga, tempat yang istimewa dalam syurga. Kullama ghada aw raha, setiap kali dia pergi waktu pagi ataupun waktu petang ataupun waktu malam, setiap kali dia pergi, Allah sediakan satu tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Hadis yang saya baca ini adalah sahih, muttafaqun alaih. Hadis ini sangat kuat tuan-tuan, riwayat Bukhari dan Muslim. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أحرصوا ما يكونوا على صلاة الجماعة. Oleh kerana itulah para sahabat sangat menjaga solat jemaah ini, kerana mereka tahu akan kelebihan dia. Tapi kita akhir zaman, kita berlaku krisis akidah, keyakinan kepada setiap apa yang Nabi bagi tahu kepada kita. Sebab kita tak nampak tuan-tuan ya. Orang kata Allah sediakan satu syurga, satu tempat dalam syurga.
Tak ada rasa apa pun, buat relax. Tapi kalau kata kerajaan sediakan sebuah rumah sebiji kepada setiap orang pergi mendirikan solat jemaah, letak kat padang kita ni, mana-mana tempat tuan-tuan, rumah sebiji kepada kita, masing-masing ada rumah, penuhlah tempat kita dengan rumah-rumah tadi yang Allah bagi, yang kerajaan bagi kepada orang mendirikan solat jemaah. Tak payah kata rumah lah, bagi brim ke 500 pada orang datang sembahyang jemaah, masya-Allah, seronok tuan-tuan. Yang tak pernah sembahyang pun dapat brim seronok. Ini kalau sembahyang lagi seronok tuan-tuan. Ini Allah Taala bagi lebih daripada tu kepada hamba-hamba dia. Cumanya setakat mana kita rasa yakin, rasa kuat dengan benda ni. Termasuklah hamba Allah yang bercakap ni tuan-tuan, dalam bab nak yakin sungguh-sungguh ni, dia balik-balik pada kekuatan iman. Dan iman tadi dia berkadaran dengan hari tu macam mana kita punya amal. Abah saya selalu pesan, bila nak baca khutbah, dia selalu pesan, dia kata, Salahuddin, kau nak kata dekat orang ittaqullah, kau bertakwa tak ke Allah pada hari tu? Saya pun bila hari Jumaat kena baca khutbah, kalau hari tu berasa iman lain macam, sembahyang subuh pun tak dapat jemaah yang ula, jadi kita pun jadi goyang nak naik atas mimbar. Orang tua-tua dulu dia pesan macam tu tuan-tuan. Sama juga kita kalau setiap hari, kalau subuh hari tu kita dapat bangun awal solat jemaah, rasa lain macam iman kita hari tu berbanding dengan hari yang kita tak boleh nak jaga. Begitulah situasinya. Bagi kaum ibu pula, ada masa dia tak solat tuan-tuan. Ketika dia tak solat tu sepatutnya dia kena kuat banyak zikir untuk replace solat yang dia tak buat. Sebab bila kita terputus, disconnected dengan solat ni, maka kita akan berhubung dengan Allah tu dah jadi jauh. Jadi kena ganti benda-benda yang membawa dekat kepada Allah SWT. Jadi pada suami kena main peranan, peringat dia sebagainya. Dan kita sama isteri kita juga, kita harap isteri kita peringatkan kita juga bila kita jadi orang yang lalai, yang leka. Tuan-tuan, bila wujudnya dalam rumah tangga, isteri peringat suami, suami peringat isteri, insya-Allah dia akan berjalan dengan baik. Tapi sangatlah malang bila dalam rumah tangga tadi suami pun tak peringat isteri, isteri tak peringat suami, dua-dua lalai, dua-dua larak, hancur rosak, dua-dua jenis kaki sembahyang lambat, dua-dua jenis bangun subuh lewat. Yang ni yang kita takut tuan-tuan dan rahmat Allah, macam mana generasi anak-anak kita pun tengok mak ayah aku pun lebih kurang, jadi membesarnya mereka dalam rumah tangga yang jauh daripada barakah Allah. Minta Allah jauh daripada perkara ni dalam hidup kita tuan-tuan dan dikasihi. Jadi tuan-tuan dan saya hormati sekalian, saya bacakan satu hadis lagi yang menyebut tentang macam mana sahabat sangat mengambil berat dalam bab solat jemaah ni tuan-tuan. Khususnya dalam memberi perhatian kepada kita orang lelaki. Mudah-mudahan Allah bagi kita kuat untuk jaga dalam hidup kita tentang solat jemaah ni. Dan satu hadis pada jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat aisu yunada bin. Sesiapa yang suka nak bertemu dengan Allah esok harinya sebagai seorang yang benar beriman kepada Allah, falyuhafiz ala haula'i salawatil khams, maka jagalah sungguh-sungguh solat 5 waktu ini, haisu yunada bihinna, dilaksanakan dia di mana tempat dia dilaungkan azan. Ini yang saya sebutkan awal tadi, haisu yunada bihinna, di mana dilaungkan azan untuk didirikan solat tadi. Dia artinya, maksud kita faham di sini, siapa-siapa yang nak mati dalam keadaan baik, nak pergi dalam keadaan baik, jagalah solat dia, khususnya dalam keadaan solat jemaah. Lalu dia kata, fa innallaha syara'a li nabiyikum sunanal huda, sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian, kata Abdullah bin Mas'ud ni kepada rakan yang lain, Allah telah syariatkan kepada nabi kalian sunnah al-huda, sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan ketahuilah bahawa mendirikan solat jemaah itu adalah daripada sunnah-sunnah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutaqallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Kalaulah kalian solat di rumah-rumah kalian seperti mana solatnya orang-orang yang selalu meninggalkan solat jemaah di rumah-rumah mereka, kalian menjadi di kalangan orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, kalaulah kalian termasuk di kalangan kelompok orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, maka kalian akan berada di kalangan orang-orang yang sesat. Nauzubillah. Ya. Bila makin jauh dengan masjid surau, tak pernah jumpa masjid surau, makin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu min anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kemudian ada satu statement yang sangat menggerunkan hati kita ni tuan-tuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dulu-dulu kami lihat kalau ada di kalangan kami ni yang tidak pergi mendirikan solat jemaah,
mereka ini diandaikan ada sifat munafik yang jelas munafik mereka, na'udzubillah min zalik. Ni kuatnya dia punya kenyataan tuan. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta biha yuhada baina rajulaini hatta yuqamu fi saf. Lalu dia buat satu contoh, dia kata ada di kalangan lelaki di kalangan kami yang sakit, yang tak mampu berjalan ke masjid, lalu dia dipapah, dibimbing dia angkat di antara dua orang lelaki, lalu diletakkan dia di atas saf, maka berdirilah dia mendirikan solat bersama dengan para jemaah yang lain. Subhanallah, tuan-tuan, menceritakan tentang bagaimana situasi mereka ini yang sangat ambil berat dalam bab solat. Para jemaah, itu antara perbincangan yang disebut di sini. Jadi saya rasa naktafi bihadza, kita cukup sekadar itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sini insya-Allah taala. Secara khususnya berbicara tentang bab solat, adab ataupun akhlak yang sewajarnya yang perlu kita ingat di sini adalah bagaimana interaksi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah dalam menjaga solat kita serta ibadah-ibadah yang lain. Cuma fokus dalam kitab kita ini, dia banyak merujuk kepada perkara asas dalam hidup adalah mendirikan solat. Apabila solat itu tidak dijaga dan tidak dijaga dalam keadaan yang terbaik tadi, maka beringatlah sesungguhnya adab kita dengan Tuhan, adab kita dengan Allah masih lagi belum adab yang terbaik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, saya suka andaikan kalau kita dengan ayah kita, dengan mak kita sangat jaga adab kita tuan-tuan, jaga akhlak kita. Tuan-tuan, sebenarnya kita dengan Allah Ta'ala sangat kena jaga adab dan akhlak. Perkara yang paling asas yang ditekankan oleh para alim ulama, tengoklah dalam bab solat. Kalau solat pun kita lebih kurang, maka yang lain pun tuan-tuan takut dia juga akan jadi lebih kurang. Kata ulama, seperti mana disebut dalam hadis yang menyebut bahawa solat ini perkara yang paling asas, paling awal akan ditanya pada hari kiamat kelak. Kalaulah solat tu baik, maka akan dilihat amal ibadah yang lain. Jika solat tu rosak, maka takut amalan yang lain akan rosak. Begitu juga dalam kisah Sayyidina Umar bin Khattab, apabila dia memilih pekerja-pekerja dia melihat tuan-tuan situasi mereka dengan solat. Ini juga perhatian bagi orang yang nak ambil orang bekerja ataupun siapa pun tuan-tuan yang bersama dengan dia dalam melakukan kerja. Kalau solat dia tak jaga, jangan harap bab lain dia akan jaga. Tuan-tuan. Jadi para jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk itu kita suka nak sebut di sini juga, wahai ayah ibu, tengoklah dalam rumah tangga kita, anak kita macam mana, adakah mereka betul-betul orang-orang yang dilatih, didisiplinkan mereka dengan solat. Anak tadi akan membesar dalam keluarga, kalau keluarga tadi jaga solat, insya-Allah dia akan jaga solat dia ke mana dia pergi. Tapi kalau dalam keluarga tadi tidak jaga solat dengan baik, kita takut anak-anak tadi juga akan menjadi lagi teruk daripada family dia tadi. Kalau lah mak ayah dia dah tak jaga solat, anak ni takut langsung tak solat langsung, bahkan mempermainkan perkara asas dalam agama ini. Kemudian Allah Ta'ala pelihara kita semua, Allah bagi kita kuat untuk jadi orang yang istiqamah mendirikan solat pada awal waktu, walaupun dalam situasi kita bekerja, bertugas bagainya. Dan begitu juga kita dipermudahkan untuk mendirikan solat secara berjemaah di mana sahaja kita berada, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala. Itu sahaja, segala yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang itu daripada hamba Allah ini. Mohon maaf salah silap, tutur kata atau sebagainya. Jadi semoga majlis kita ini mendapat keberkatan di sisi Allah dan diberikan pengampunan di sisi Allah. Kita tutup dengan tasbih kafarah, doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa wa barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak di atas perhatian yang baik para jemaah sekalian.